saya sukalah untuk menarik perhatian sahabat-sahabat semua, bahawasanya kita sering mendengar bahawasanya kitab tasawuf ini banyak dalam tu ada hadis-hadis maudhu'. Banyak kitab-kitab tasawuf ini ada hadis maudhu'. Untuk kita tengok adakah dakwaan ini benar ataupun salah, ini memerlukan kepada kajian lah. Ya. Seperti contohnya, ramailah yang menganggap kitab ni, kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, dalam tu banyak hadis maudhu'. Kita ni dalam satu keadaan kita perlu mengkaji jugalah, ya. Kita perlu mengkaji, jangan percaya sangat cakap orang. Maksudnya kalau memang kitab itu ada hadis palsu dalam tu, ada hadis maudhu' dalam itu, maka nak tak nak, kita suka ataupun tidak, perlulah kita mengakui bahawa dalam kitab itu memang ada hadis palsu. Satu situasi yang berlaku adalah, ada kalanya bila kita dengar orang kata kitab Ihya Ulumuddin ni ada hadis palsu, ada setengah orang menafikan. Dia kata mana ada hadis palsu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia marah. Dia kata tak, Ihya Ulumuddin ni tak ada hadis palsu. Ya. Dia marah. Dia tak setuju. Lalas, orang yang cakap tu kena label Wahabi. Wahabi lah tu. Ada ke patut dalam kitab Ihya Ulumuddin tu dia kata ada hadis palsu? Astaghfirullahalazim. Wahabi betul. Sahabat-sahabat, perkara ini perlu dinilai dengan ilmiah. Kita kena tengok apa sebenarnya pandangan ulama kita sendiri terhadap hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam As-Subki dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, dalam terjemah Imam Al-Ghazali, panjang beliau menulis tentang Imam Al-Ghazali, memuji keilmuan Imam Al-Ghazali, khususnya tentang ilmu Imam Al-Ghazali dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Kitab-kitab Imam Al-Ghazali, Al-Khulasah, Al-Basit, Al-Wasit, ayyadallahu al-madhhaba bihabrin ahsanallahu khulasah bibasitin wa wasitin wa wajizin wal khulasah. Jadi Imam Subki puji Imam Al-Ghazali. Tapi akhir terjemah Imam Al-Ghazali, Imam Subki sebut, di sini saya senaraikan, faslun, Imam Subki sebut, faslun, jama'tu fihi jami'a ma fi kitabil Ihya min al-ahadith allati lam ajid laha isnad. Ini kata-kata Imam Subki, maka Imam Subki pun senaraikan hadis-hadis yang di sisi dia, di sisi beliau Imam Subki, hadis itu maudhu' ataupun tidak mempunyai sanad. Jadi bila Imam Subki kata hadis-hadis sekian-sekian ni ada yang maudhu' apa semua, adakah dianggap Imam Subki ini merendahkan kitab Ihya Ulumuddin atau bagaimana? Datang Imam Iraqi, sebelum tu lagi Imam Iraqi mentakhrijkan hadis-hadis dalam Ihya. Ada hadis-hadis Ihya yang Imam Iraqi sendiri kata maudhu' ataupun la asla lahu. Imam Zabidi, ada juga hadis-hadis yang Imam Zabidi kata hadis palsu, la asla lahu. Jadi menafikan kewujudan hadis palsu dalam kitab Ihya itu satu benda yang tak betul. Tak boleh nak nafikan sebab ada. Cuma isunya adalah bagaimana kita nak berinteraksi dengan kitab Ihya Ulumuddin yang dalam tu ada hadis palsu. Cara nak berinteraksi adalah sama seperti kita berinteraksi dengan mana-mana kitab lain yang dalam tu ada hadis palsu. Kalau kita beranggapan kitab tu kalau ada hadis palsu, kita tolak tepi, maka percayalah cakap saya, sahabat-sahabat, kosong maktabah kita daripada kitab-kitab. Ya, kitab tafsir, contoh saja. Kitab tafsir,
berapa banyak kitab-kitab tafsir, dalam itu ada hadis-hadis palsu dan hadis Israiliyat. Kitab tafsir, okey. Kitab hadis sendiri, ada tak kitab hadis sendiri, dalam kitab hadis tu ada hadis palsu? Ada. Kitab hadis tu, dalam tu hadis palsu, ada. Kitab tafsir, kitab hadis. Kitab fiqh, ada tak dalam kitab fiqh disebut hadis palsu? Ada. Cuba tuan-tuan cari satu kitab, tajuk dia Al-Mi'yar fil Ahadith, Al-Mi'yar fil Ahadith Al-Dha'ifati wal-Mawdu'ati allati istashhadaha al-fuqaha fi kutubihim. Kitab Al-Mi'yar, karangan ulama ke kurun ke-8. Imam Khatib Tibrizi kalau tak silap saya, kitab Khatib At-Tibrizi, kitab Al-Mi'yar. Maksudnya, beliau mengumpulkan hadis-hadis palsu dan dhaif dalam kitab-kitab fuqaha. Maksud saya tengah cerita ni tuan-tuan dan puan-puan, maksud saya adalah dalam kitab tafsir ada juga hadis palsu. Dalam kitab hadis ada juga hadis palsu. Dalam kitab fiqh ada juga hadis palsu. Kenapa ada kalanya orang hanya menyatakan, oh dalam kitab tasawuf ni ada hadis palsu? Seolah-olah dia fokus kepada kitab tasawuf saja. Jadi kembali kepada persoalan tadi, apa nak buat dengan kitab-kitab yang dalam tu kita tahu ada hadis palsu? Tuan-tuan, apa kita nak buat? Yang kita kena buat adalah seperti mana ulama-ulama kita dah buat lah. Bila Imam Iraqi ni tengok kitab Ihya Ulumuddin, dia kata ada hadis yang palsu ni. Dia buat apa? Beliau khidmat kitab Ihya Ulumuddin. Beliau khidmat kitab Ihya Ulumuddin, bukan khidmat yang mudah-mudah, khidmat besar. Beliau buat 2 takhrij halal Ihya Ulumuddin. Satu takhrij yang kabir, tawil, tafsil, dengan satu takhrij yang mukhtasar. Beliau takhrijkan. Supaya apa? Supaya jangan kitab Ihya Ulumuddin itu ditinggalkan, dipinggirkan, dipulaukan dengan alasan dalam tu ada hadis palsu. Jangan. Faham tak? Kitab Ihya Ulumuddin tak boleh ditinggalkan. Sebab apa? Sebab kedudukan kitab itu, kandungan kitab itu yang begitu hebat. Karangan Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Macam mana nak tinggalkan? Ada sikit kelemahan dalam kitab tu, contohnya ada hadis palsu. Okey, Imam Iraqi kata, dah, saya settlekan. Saya akan tampal kelemahan yang kecil tu. Imam Iraqi pun tampal. Dengan juhud beliau mentakhrijkan hadis-hadis kitab Ihya. Tak cukup lagi juhud Imam Iraqi. Ada lagi lompong sikit-sikit. Datang Imam Zabidi, Imam Al-Murtada Zabidi, Al-Hafiz Al-Kabir minal mutaakhirin. Mengarang kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin. Di samping mensyarahkan Ihya Ulumuddin, beliau mentakhrijkan ada hadis-hadis yang Imam Iraqi tak jumpa, la aslalahu, Imam Zabidi jumpa. Tengok macam mana para ulama berinteraksi dengan kitab-kitab yang dalam itu ada sikit-sikit hadis palsu. Kitab-kitab tafsir, tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan kitab tafsir telah ditakhrijkan oleh ulama. Tafsir Baydawi, tafsir An-Nasafi. Banyak kitab-kitab tafsir telah ditakhrijkan oleh ulama. Dah boleh beza dah mana palsu mana tak palsu. Kitab tasawuf ni, banyak kitab tasawuf yang telah ditakhrijkan oleh para ulama. Saya bagi contoh tadi itu, kitab Ihya Ulumuddin. Sebenarnya ramai, sebenarnya ramai ulama yang mentakhrijkan kitab Ihya Ulumuddin ni. Imam Iraqi, kemudian ada seorang ulama besar namanya Imam Ibnu Qasim Qatlubugha. Ya, Imam Qatlubugha. Qatlubugha ni seorang ulama daripada kurun ke-6, seorang kibar ulama daripada mazhab Hanafi. Beliau juga mentakhrijkan kitab hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Kemudian ada seorang ulama kontemporari yang beliau itu baru meninggal beberapa tahun yang lepas. Ya, mungkin 3-4 tahun yang lepas. Ya, bernama Maulana Habibullah Qurban. Maulana Habibullah Qurban Al-Madhahiri. Beliau ulama yang bermukim di kota Madinah. Beliau salah seorang anak murid Maulana Zakaria Kandalawi.
kami diberi rezeki melalui Syekh almarhum Syekh Husni Genting, kami ziarah Maulana Habibullah Qurban ni. Jadi do beristifadah dengan beliau. Sampai tu tanyalah, Maulana sekarang ni mengarang kitab apa? Maka Maulana tu menjelaskan, dia kata, kitab-kitab Ihya Ulumuddin, hadis-hadis Ihya Ulumuddin ni ada sebahagiannya telah ditakhrijkan Imam Iraqi, tapi ada hadis-hadis yang beliau tak jumpa sanadnya. Kemudian disambung oleh Imam Muzabidi, tapi ada lagi hadis-hadis yang beliau tak jumpa sanadnya. Maka sikit hadis-hadis yang tak berjaya ditakhrijkan oleh Imam Iraqi dan Imam Muzabidi, saya akan takhrijkan hadis-hadis tersebut, kata beliau. Ya. Jadi beliau mentakhrijkan juga hadis-hadis yang tidak ditakhrijkan oleh Imam Iraqi dan juga Imam Muzabidi. Tapi wallahu a'lam lah, ya, beliau meninggal 3-4 tahun lepas. Tidak pastilah sama adakah selesai kitab tersebut beliau karang ataupun tidak. Ala kulli hal, maksudnya juhud demi juhud dicurahkan ke atas kitab Ihya Ulumuddin. Untuk apa? Untuk supaya kitab itu boleh dinikmati oleh umat Islam tanpa rasa takut dan risau. Faham tuan-tuan dan puan-puan, ya? Dan banyak kitab-kitab lain yang sebenarnya telah ditakhrijkan. Dan inilah yang kita sedang harapkan daripada alim ulama, para ustaz-ustaz, untuk berkhidmat kepada kitab-kitab tasawuf yang kononnya ditohmah, dikatakan banyak hadis palsu dalam tu. Maka kena ada, ya, para alim ulama, ustaz-ustaz, para masyayikh yang mereka kena takhrijkanlah kitab-kitab, takhrijkan hadis-hadis dalam kitab tersebut. Saya cerita ni sebagai munasabah untuk cerita tentang kitab tentang Said Abdul Aziz Al-Ghumari. Di antara juhud besar Said Abdul Aziz Al-Ghumari di dalam khidmat kepada kitab tasawuf adalah beliau mentakhrijkan hadis-hadis dalam beberapa kitab tasawuf. Kitab itu, kitab tasawuf itu masyhur. Dan mungkin dalam tu banyak hadis-hadis. Tapi sebelum beliau tak ada ulama yang khidmat untuk takhrij hadis tersebut, beliau yang takhrijkan. Di antaranya satu kitab yang telah pun dicetak, beliau mentakhrijkan kitab hadis-hadis yang terdapat dalam kitab At-Ta'arruf. At-Ta'arruf di madhhab ahli tasawuf, karangan Imam Al-Kalabazi. Betul macam tu tajuk dia, ya. Kitab At-Ta'arruf bi madhahib, bukan. Kitab At-Ta'arruf li madhhab ulama tasawuf, macam itulah. Imam Al-Kalabazi. Satu kitab yang cukup masyhur. Dan kitab ini adalah salah satu dustur di dalam ilmu tasawuf di kalangan ulama mutaqaddimin. Jadi kitab ini ditakhrijkan hadis-hadisnya oleh Said Abdul Aziz Al-Ghumari. Jadi kita baca kitab tu, kita dah tak risau dah. Kalau ada orang kata, kitab tasawuf ni banyak kita hadis palsu, kita tunjuk, ni mana ada hadis palsu ni? Semua dah settle, telah dikhidmat, telah ditakhrijkan. Ya. Kedua, salah satu kitab yang beliau khidmat juga, beliau takhrijkan hadis-hadisnya adalah ni, hadis kitab Iqadul Himam, ya, bi syarh kitab Al-Hikam. Sahabat-sahabat di sini, ustaz-ustaz, masya-Allah tabarakallah, ramai adalah tenaga-tenaga pengajar, asatizah yang banyak berdakwah, pasti tahu tentang kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Satu kitab yang cukup hebat. Kitab ini disyarahkan oleh ratusan ulama. Ya, kitab syarah kepada kitab Hikam bukan satu, bukan dua, bukan 10, bukan 20. Ratusan ulama yang telah mensyarahkan kitab Hikam ini. Dan salah satu syarah yang paling diterima oleh para ulama lain itu kitab Iqadul Himam bi syarh kitab Al-Hikam, karangan Al-Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani. Jadi dalam kitab Iqadul Himam, Imam Ibnu Ajibah bila disyarah, dia banyak datangkan hadis-hadis. Beliau banyak datangkan hadis-hadis dalam kitab Iqadul Himam. Ya. Wabil munasabah, ya,
ada seorang ulama, saya tak ingat siapa dan masih tak jumpa lagi. Ada seorang ulama, beliau mendatangkan bagi setiap kata-kata hikam Ibn Athaillah tu, beliau mendatangkan hadisnya. Ibn Athaillah cakap macam ni kan, beliau kata ini adalah asalnya daripada hadis Nabi. Beliau datangkan hadis. Ibn Athaillah cakap macam ni, oh ini hadis dia. Ibn Athaillah cakap macam ni, oh ini hadis dia. Jadi seolah-olah keseluruhan kitab hikam itu sebenarnya berasal daripada hadis Nabi SAW. Saya pernah terbaca tentang perkara ini, tinggal lagi siapa pengarang tu dan apa kitabnya saya tak ingat. Ala kulli hal, dalam kitab Iqadhul Himam ini banyak disebut hadis-hadis dan hadis-hadis tersebut telah ditakhrijkan oleh Syed Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari dalam satu kitab yang tajuk dia Raf'ul Alam bitakhrij ahadith Iqadhul Himam bi syarhi Kitabil Hikam. Ya. Ini adalah juhud-juhud mereka ni. Sada Ghumari dan ulama-ulama hadis yang lain. Mereka nak khidmat untuk ilmu tasawuf, mereka membersihkan kitab tasawuf ini daripada tohmahan dan dakwaan bahawa dalam kitab tasawuf itu banyak hadis palsu. Tinggal lagi tuan-tuan dan puan-puan, pastilah juhud itu perlu diteruskan. Ya, mereka dah selesaikan, mereka dah curahkan juhud mereka yang hebat. Di manakah orang-orang yang nak menyambungnya? Ya, sebagai contoh di Nusantara sendiri, kita banyak hadis kita jawi, ada kalanya dalam kita pondok kita berjumpa dengan hadis-hadis palsu. Minta maaf, saya harap sangat tak ada yang trigger, tak ada yang marah, tak ada yang merajuk. Dalam kitab pondok kita jawi ada hadis palsu. Ya. Kita kalau mengaji kitab Matla'ul Badrain, buka kitab Matla'ul Badrain mula-mula, dalam 100 hadis yang terawal, ada beberapa hadis palsu dalam tu. Kita akan tahu bila kita cuba takhrijkan hadis-hadis. Jadi pada saat ini kita berharap adanya juhud-juhud sumbangan para asatidzah, para alim ulama untuk kita berkhidmat untuk kitab pondok ni. Yang kononnya orang kata kita jangan baca kitab pondok ni sebab dalam tu ada banyak hadis palsu. Kita nak jaga kitab pondok, kita nak pertahankan kitab pondok, kita takhrijkan hadis tersebut. Jadi orang yang bila belajar kitab pondok ni, dia tahu, okey ini hadis palsu, ini hadis tak palsu. Dah clear, benda dah clear. Ini satu perkara yang perlu kita perhatikan ya tuan-tuan dan puan.